Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk penyertaan iCompact 2021 kami telah mendaftarkan projek kami iaitu Campus Management System CMS di bawah nombor penyertaan 37926666569 dan nombor patternnya adalah LY2021 C01688. Projek kami adalah projek Campus Management System CMS yang terdiri dari 4 kombinasi modul iaitu e-user, e-daftar, e-pelajar dan e-super. Dan ini adalah pasukan CMS KKTM Kemaman yang telah didaftarkan sebagai peserta dalam projek ini, yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Rasauddin bin Abdul Rahman sebagai ketua pasukan, dan dibantu oleh 5 orang rakan-rakan yang terdiri daripada pensyarah KKTM Kemaman. Okey, apa dia Campus Management System ni? Campus Management System ni adalah satu sistem pengurusan pelajar atas talian dalam satu institusi pendidikan lah. Okay, sistem ini menggunakan kerangka HTML sebagai bahagian hadapan front-end, adapun kerangka PHP sebagai bahagian belakang back-end dan kerangka MySQL untuk penyimpanan data. Okay, seterusnya adalah objektif CMS. Okay, objektifnya adalah yang pertama, untuk pengumpulan maklumat atau big data. Okay, kenapa perlu pada pengumpulan maklumat ni? Okay, sebelum ini di institusi pendidikan MARA yang terdiri daripada 25 pusat KKTM, MJI dan IKM. Jadi semua pusat-pusat ni tiada penyelarasan maklumat pelajar. Untuk permulaan, MARA telah mengambil inisiatif untuk menjadikan satu sistem maklumat pelajar untuk semua pusat-pusat yang diselia oleh MARA. Jadi dengan inisiatif yang mahu dibuat oleh pihak MARA, maka wujudlah sistem CMS ini. Okay, yang kedua adalah berkenaan dengan penyelesaian penggunaan sistem di semua pusat lah. Okay, yang pertama sekali, sebelum ni semua ada pusat ataupun institusi pendidikan MARA yang tidak ada sistem, ada institusi pendidikan MARA yang ada sistem. Jadi ada satu masalah yang berlaku iaitu tiada penyelarasan yang dibuat. Ada institusi yang mempunyai sistem yang hebat tapi tidak dikongsi kepada institusi yang tiada sistem. Jadi untuk kali ini kewujudan CMS ini adalah menyelesaikan masalah itu, iaitu menyelaraskan institusi yang mempunyai sistem dan membantu institusi yang tidak ada sistem. Jadi di sini ada wujudnya satu penyelesaian untuk penggunaan sistem dalam institusi pendidikan MARA. Yang ketiga adalah untuk persediaan penggunaan sepenuhnya kepada Total Campus Management System TCMS, iaitu satu sistem yang dalam program IAP 4.0. Jadi CMS ni adalah tujuannya adalah untuk pengumpulan data sebelum kita memindahkan data data CMS ni kepada sistem yang lagi advance lah, iaitu sistem TCMS yang akan bermula 2 tahun akan datang. Berikut adalah penyataan masalah yang wujud. Yang pertama adalah kesukaran untuk mengakses maklumat pelajar secara terus dan cepat, di mana sebelum ini kita mendapat maklumat pelajar melalui fail peribadi pelajar.
sekiranya ada keperluan, kita perlu mendapatkan maklumat pelajar ini melalui kerani. Fail pelajar ini disimpan di bilik fail pejabat dan ia perlu melalui kerani mengikut prosedur-prosedur tertentulah. Jadi kesukaran ini berlaku sekiranya fail ini tiada di tempat penyimpanan pelajar. Jadi untuk mengelakkan masalah ini berlaku, kita wujudkan modul e-pelajar dalam CMS. Okey, yang kedua adalah berlakunya penyebaran pandemik COVID-19 yang semakin serius pada masa ini. Jadi untuk mengelakkan pelajar hadir secara bersemuka di institusi pendidikan, terutamanya pelajar baru mendaftar. Jadi kita wujudkan satu modul iaitu dipanggil modul e-daftar yang membolehkan pelajar mendaftar melalui online ataupun secara atas talian, iaitu dengan mengemaskini maklumat di dalam sistem dan memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti hadir secara bersemuka. Tapi pelajar hanya perlu memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan dan disahkan oleh pegawai yang dilantik. Seterusnya, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualiti suatu perkhidmatan dalam satu institusi pendidikan, kita perlu kepada maklum balas daripada pelanggan. Jadi untuk mendapatkan maklum balas melalui pelanggan, sebelum ini kita melalui borang yang diedarkan kepada pelajar dan pensyarah. Jadi ada kerumitan berlaku di situ, iaitu kita perlu membelanjakan kos untuk pencetakan dan kos sumber kertas lah. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita wujudkan satu kaji selidik secara online, iaitu eSuper, yang mana data-data ini dianalisa secara automatik, dan kita boleh mendapatkan data ini, mendapatkan analisa data-data ini secara live ataupun secara langsung lah. Okey. Apa modul dalam CMS ni? Okey, modul yang pertama adalah e-daftar, e-pelajar dan e-super, dan last sekali e-user lah. Okey. E-daftar ni adalah modul untuk pengesahan pendaftaran pelajar baru secara atas talian semasa hari pendaftaran. Okey, ini adalah untuk menjimatkan masa lah. Jadi student perlu kemaskini maklumat, dia upload dokumen, terusnya mengesahkan pembayaran. Itu saja. Maknanya kalau kata sebelum ni semasa pendaftaran, sebelum kita adanya e-daftar ni, dia mengambil masa yang lama lah, dalam 20 minit ke 30 minit. Tapi bila adanya e-daftar ni, tak sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit, pendaftaran dia dah selesai. Okey. Yang kedua adalah e-pelajar. E-pelajar ni adalah satu modul pengkalan data pelajar lah, yang menyediakan maklumat pelajar semasa yang berdaftar. Sebelum slide yang masalah. Sebelum ni kita kumpul maklumat pelajar dalam satu fail. Jadi sekarang ni maklumat pelajar dalam fail tu kita pindahkan ke dalam database. Jadi maklumat pelajar ni kita boleh akses di mana-mana. Sekali kita perlukan maklumat, tak perlu lagi jumpa kerani untuk dapatkan data-data pelajar. Kita hanya masukkan sistem dan cari apa yang maklumat yang kita nak. Yang ketiga adalah eSuper, iaitu modul kaji selidik oleh pelajar yang meliputi semua aspek dalam program lah, pentadbiran dan sumber pendidikan yang terdapat di institusi pendidikan itu sendiri. Jadi eSuper ni sangat perlu sebab apa? Kita perlu improve
apa yang kita lakukan. Maknanya setiap satu semester tu kita kena improve. Jadi macam ni kita nak improve, mesti kita ada komen daripada pelajar ataupun pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan ni akan memberi maklum balas. Sepanjang satu semester tu dia akan beri maklum balas melalui e-super. Dan benda-benda maklum balas ni kita akan analisa, kita akan cari penyelesaian untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan suatu institusi itu sendiri. Okay, modul yang terakhir adalah e-user. Okay, apa dia e-user? E-user adalah modul pendaftaran lah maklumat pengguna dan pentadbir admin atau OTD seperti pusat. Jadi semua modul-modul yang 3 tadi, yang awal tadi tu akan di maklumat-maklumat pentadbir akan disimpan dalam e-user. Jadi e-user ni adalah satu modul untuk pendaftaran pengguna dan pentadbir modul-modul yang lain. Okey. Berikut adalah latar belakang pembangunan CMS. Okey, kita bermula dari tahun 2016, iaitu kita tubuhkan satu pasukan. Pasukan ni tujuan dia adalah untuk membangunkan satu sistem atas talian di KKTN Kemaman. Jadi kita belajar asas berkenaan dengan PHP. Jadi hasil dari kursus dan latihan yang dibuat, kita bangunkan satu sistem untuk kegunaan di KKTN Kemaman. Seterusnya pada 2017 dan 2018 kita cuba bangunkan modul-modul yang lain. Modul-modul yang lain untuk digunakan di KKTN Kemaman sahaja. Jadi bermula tahun 2019, bermula pada tahun 2019, MARA telah mengenal pasti institusi-institusi yang menggunakan sistem sendiri untuk diselaraskan di tempat-tempat lain lah, di pusat-pusat lain. Jadi MARA telah memilih pasukan di KKTN Kemaman lah, yang membangunkan CMS ni untuk melaksanakan ataupun melaksanakan latihan kepada pusat-pusat yang akan menggunakan sistem ini bermula dari tahun 2019 sehingga sekarang. Ini adalah metodologi bagaimana CMS berfungsi. Okey, untuk front end kita menggunakan format HTML. Format HTML. Dan untuk modul itu sendiri kita menggunakan format PHP. Untuk penyimpanan data kita menggunakan MySQL. Jadi data-data ni disimpan dalam satu server yang disewa dari pihak luar secara tahunan. Okay, metodologi seterusnya adalah kita bermula dengan modul e-user. Jadi semua maklumat-maklumat pentadbir sistem akan dimasukkan dalam e-user. Jadi kita lantik pentadbir untuk modul pelajar, kita lantik pada modul e-user, e-daftar dilantik dekat e-user, e-super kita lantik dekat e-user. Okey, seterusnya kita pergi pada modul e-daftar. Okey, e-daftar ni untuk pendaftaran pelajar baru. Jadi maklumat pelajar baru akan dimasukkan dalam e-daftar. Jadi e-daftar ni dibuka hanya satu hari saja, iaitu pada hari pendaftaran sahaja. Okey, seterusnya selepas selesai semua maklumat-maklumat pelajar ni dikemaskini, disahkan. Jadi selepas hari pendaftaran, maklumat pelajar dalam e-daftar akan dipindahkan ke modul e-pelajar. Jadi di modul e-pelajar ni lah kita simpan segala maklumat-maklumat pelajar yang berdaftar. Pelajar semasa, alumni, pelajar yang aktif, pelajar semasa lah. Okey, dalam tu ada semua statistik pelajar semasa. Okey, selepas kita masukkan, kita kemaskinikan, kita lantik penasihat akademik dalam modul e-pelajar,
maklumat-maklumat dalam modul e-pelajar ni kita gunakan untuk modul yang lain, iaitu modul e-super lah. Setakat ni modul e-super. Jadi pelajar yang telah berdaftar, yang telah disahkan berdaftar dengan institusi tu, maklumat tu disimpan dalam e-pelajar. Jadi maklumat dalam e-pelajar ni digunakan untuk kita dapatkan kaji selidik dalam e-super. Jadi hanya senarai pelajar yang berdaftar sahaja yang layak untuk buat kaji selidik dalam e-super. Okey, seterusnya untuk penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan penggunaan modul-modul yang terlibat, tuan-puan boleh layari cms.tbmara.edu.my dan menggunakan ID pengguna saya sendiri dan kata laluan yang diberi. Ini adalah untuk akses sementara lah. Jadi untuk explore secara lebih lanjut, tuan-puan boleh menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan ini. Okay, ini adalah impak penggunaan CMS. Jadi bila adanya satu sistem yang selaras di semua pusat, pihak HQ, pihak MARA telah mewujudkan satu pilot project. Maknanya MARA telah memilih 3 institusi untuk dilaksanakan sistem ini. Jadi kami kami study apa yang berlaku semasa penggunaan CMS ni. Sekiranya ada masalah semasa penggunaan CMS ni, kita akan improve dahulu sebelum kita gunakan di pusat-pusat yang lain. Okay, impak seterusnya, setelah pilot project yang dilaksanakan oleh 3 pusat yang dipilih tadi, kita dapati ada masalah-masalah yang berbeza. Masalah yang berbeza mengikut pusat. Jadi kita kumpulkan masalah-masalah tu dan kita improve sistem. Jadi apa yang kita buat dalam sistem tu adalah permintaan-permintaan dari pusat-pusat yang telah melaksanakan CMS. Jadi setelah kita improve, dan dipersetujui oleh ketiga-tiga pusat yang telah melaksanakan CMS tadi, kita mulakan dengan fasa seterusnya, iaitu fasa latihan kepada semua pusat-pusat yang akan menggunakan CMS ni. Jadi pusat-pusat ni dibahagikan kepada zon lah. Zon timur kita telah buat pada bulan Julai 2019. Seterusnya zon selatan pada Ogos 2019 dan zon tengah pada September 2019. Dan yang terakhir adalah zon utara pada tahun 2020. Setelah kita melaksanakan sistem ini di semua pusat semenjak tahun 2019 sehingga sekarang, pihak MARA telah merasakan tim CMS ni telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada MARA, iaitu membantu memudahkan kerja-kerja pengurusan kemasukan dan pengurusan maklumat pelajar. Pihak MARA telah berbesar hati untuk membuat satu pembayaran kepada pihak kami ataupun pasukan kami melalui selenggaraan data-database semua pusat. Jadi sebenarnya selenggaraan ini masih lagi pasukan kami yang menguruskannya. Jadi pihak BKT merasakan perlu
perlu ada satu reward kepada pasukan kami untuk kami maintain untuk penyelenggaraan data-data dalam CMS. Dan ini adalah yang terakhir sekali permintaan dari pihak MARA untuk pihak pasukan kami untuk memberi satu latihan semula kepada semua pentadbir sistem di semua pusat sebelum hari pendaftaran pelajar baru pada bulan Julai. Okay, ini adalah sumbangan kami untuk MARA semasa berlakunya pandemik COVID ni. Okay, itu saja untuk persembahan kami pada hari ini. Okay, segala maklumat boleh tuan-tuan boleh rujuk attachment ataupun lampiran yang kami lampirkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.